Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih saya kepada Masjid Negara kerana kita menyambung lagi perbincangan kita tentang usul fiqh, dan kepada pelajar-pelajar ataupun peserta-peserta yang selalu mengikuti pengajian kita di Masjid Negara, kita ucap ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan yang selalu ikut di Dewan Masjid Negara, hari ini dia ada di sinilah. Agak-agak ada Ustaz? InsyaAllah kita akan bincang pada hari tajuk yang memang sesuai di zaman sekarang ini, Al-Masalih Al-Mursalah. Dan saya nak wawarkan kepada tuan-tuan yang belum ada buku ni, dapatkan sebab di Telaga Biru ada hanya hampir 900 buah. Lepas ni dia tak cetak kot. Zaman sekarang ni buku kan boleh cetak banyak-banyak. So ada lagi dan boleh beli dengan harga dia murah saja. RM12 je. Kalau siapa nak boleh minta pada urus setia, insya-Allah mungkin saya boleh uruskan. So ini buku yang kita guna, buku yang saya rasa yang di antara mudah lah di Malaysia, sebab kita tulis dalam bentuk bahasa orang awam, tidak akademik, bentuk soal jawab dan huraian waraqat, dan juga dalam bentuk pengalaman saya yang belajar usul fiqh hampir dah 20 tahun. Saya cuba fikir macam mana nak mudahkan cara faham usul fiqh dalam bentuk orang awam, walaupun ni bukan buku ilmiah yang tinggi, tapi dia cukup untuk memulakan bicara tentang ilmu usul fiqh. Ada soal jawab, ada huraian waraqat, ada kaedah takhrij. Okey, hari ini kita bincang adillah al-ihtiyatiyah, dalil reserve. Dalil reserve ni maksud dia bila kita gagal mendapatkan Al-Quran, ya, bukan masalihul mursalah, al-masalihul mursalah ataupun al-istislah. Untuk dapatkan boleh kontak saya punya pembantu saya, tengok dekat FB saya, nama dia Siti Aisyah, boleh order dekat dia. Murah sangat buku ni, RM12. Buku ilmiah ni dia tak boleh mahal-mahal, orang tak beli. Tapi kalau barang-barang seronok, RM100 pun kita beli. Tapi saya harap buku ni dapat dihabiskan dengan cepat lah. Kita akan buat daurah, dan saya terima kasih kepada Masjid Negara. So kita ada al-adillah al-asliyah dan adillah al-ihtiyatiyah. Saya pinjam ibarat Syekhuna al-Allamah Dr. Kamaluddin Imam, dia meletakkan sebagai istilah adillah al-ihtiyatiyah. Ihtiyati maksud reserve lah. Maknanya bila seorang mujtahid, seorang mufti gagal mendapatkan dalil daripada Al-Quran terhadap kes-kes tertentu, kemudian gagal mendapatkan dalil daripada As-Sunnah, kemudian gagal mendapatkan dalil daripada Al-Ijma', dan gagal mendapatkan dalil daripada Qiyas, tak ada nas muayyan yang spesifik text of Al-Quran, kemudian dia akan berpindah kepada dalil Al-Masalih Al-Mursalah yang akan terikat dengan al-maqasid syar'iyah. Saya mungkin satu hari nanti kalau buku saya dicetak tentang al-maqasid syariah, al-maqasid syar'iyah ataupun maqasid syariah, kita akan diskusi buku itu yang akan dicetak oleh IDE, Institut Darul Ihsan, yang saya syarahkan muwafaqat al-Imam Syatibi rahimahullah, syarhun basit, walaupun saya tidak layak, tapi saya cuba untuk memahamkan masyarakat tentang apa itu maqasid berdasarkan kitab Turath. So usul fiqh ini di antara samarah ataupun dia punya outcome dia, kita mengetahui cara penyusunan dalil, ya. Maknanya kita pergi kepada tartibul adillah, pergi kepada Quran, Sunnah, Ijma'. Kemudian bila kita gagal mendapatkan qiyas, iaitu illah muayyana fi far'in muayyan li ilhaqi ila al-asli al-mansus alaihi, yang dinaskan ke atasnya, minal illah, daripada illah yang ada, sama ada nas illah itu dimansuskan oleh Al-Quran ataupun Sunnah ataupun Ijma' ataupun yang mustanbatatun oleh mujtahid berdasarkan kaedah ijtihad di dalam mengenal illah, ma'rifati ataupun masalikil illah, iaitu kita namakan sebagai tanqihul manat ataupun takhrijul manat ataupun as-sabr wa taqsim, dengan anwa'nya ada ad-dawaran, kemudian kita ada al-tarbu wal-aqsu, itu dia panggil postmortem, semuanya itu kita gagal mendapatkan dengan pelbagai cara, ya, pelbagai cara untuk mendapatkan kita kata reason ataupun illah, untuk kita nak buat resonation, ta'lilat. Kemudian kita nak pindahkan illah itu kepada kes-kes moden,
yang hampir sama, sama ada dalam bentuk qiyas syabah ataupun qiyas dalalah ataupun qiyas illah ataupun anwa' yang lain seperti jali, khafi, musawi. Apabila kita gagal mendapatkan anwa'ul illah sedemikian rupa, kita berpindah kepada jinsun masalih yang menuju kepada hifdhu al-muhafazah ala hifdh ad-din wa muhafazah ala hifdh an-nafsi aqli, kemudiannya kepada hifdh al-irdi dan juga al-mal, ataupun ditambah dengan dua lagi maqasid, iaitu hifdh al-amn ad-dawli dengan hifdh al-amn al-ijtima'i. Jadi al-masalih al-mursalah adalah dalil yang lain daripada qiyas dan lain daripada istihsan, walaupun mempunyai ikatan. Boleh nampak makna dia mempunyai terikatan dengan ada nampak macam qiyas ya, sebab dia tidak mansus, tetapi dia bukan qiyas. Nampak juga macam istihsan, tetapi dia bukan istihsan. Dia ada perbezaan sedikit dengan istihsan, walaupun istihsan akan menggunakan al-maslahah yang rajihah di dalam mentahsiskan sebagian hukum hakam yang diharamkan, kemudian kita istihsankan dia menjadi ataupun nama dia perkara yang diharuskan fi muqabil al-qa'idah al-asliyah ataupun dalil dipanggil apa, al-asli. Baik, al-masalih al-mursalah, kalau kita melihat kepada ayat Quran, sebagian ulama mengistinbatkan daripada ayat Al-Quran, iaitu waf'alul khaira la'allakum tuflihun, buatlah benda baik kamu akan berjaya. Sebab itu kata Imam Malik, al-masalih mursalah di antara penggunaan yang besar dalam istinbat. Bahkan al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin meletakkan satu kaedah yang besar, iaitu idza wujidat al-maslahatu ay al-maslahah al-rajihah fa thammat syara' Allah. Apabila terdapat maslahah yang terikat dengan adillah kulliyah yang terbina daripada adillah juz'iyah juga, mukawwanah min adillah juz'iyah sarat kulliyatan syar'iyyatan qat'iyyatan fa thammat syara' Allah. Di sanalah ada syariat Allah. So di sana mesti ada kefahaman yang apabila kita sebut adillah kulliyah adalah adillah yang telah terbentuk daripada juz'iyat sehingga dia menjadi adillah kulliyah qat'iyat. Sebab itu dia didahulukan ke atas nas juz'i ataupun nas juz'i yang bersifat zanni. Itu yang disebut oleh Syatibi rahimahullah. Bahkan kata ulama, adillah kulliyah qat'iyah ni bi mathabati nas muayyan qat'i, seperti mana nas yang qat'i. Sebab itu perlu kita mengimbangkan di antara adillah juz'iyah dengan adillah juz'iyah, adillah kulliyah dengan adillah juz'iyah. Baik, al-masalih al-mursalah bermakna, ini saya ambil ibarat daripada guru saya Syekh Amrul Wildani hafizahullah. Yang ni tak ada dalam kitab lah, boleh salin. Maksud dia al-maslahah mursalatun 'anil dalilil juz'i. Makna dia maslahah yang tidak terikat dengan dalil juz'i. Tak ada daripada Quran secara spesifik, tak ada daripada sunnah secara spesifik, tetapi muqayyadatun bidalilil juz'i, bidalilil kulli. Makna tapi terikat dengan dalil kulli. Makna dia hifzu nafsi, aqli, ad-din ila akhirih. Soal masalih mursalah, maslahah yang tidak terikat dengan dalil juz'i tetapi muqayyadatun bidalil kulli. Boleh dapat tuan-tuan? Itu masuk al-maslahah, masuk jalbul al-manafi' wa dar'il mafasid. Itu kita mendapatkan kebaikan dan membuang keburukan kepada agama kita, kepada harta kita, nyawa ila akhirih. Dan tidak mempunyai illah. Illah ni maksud dia wasfun, satu sifat yang kita clear, nampak ada iskar ke, di situ ada safar ke, ada nas, ada kahwin ke, maksud benda-benda yang kita boleh taklilkan sebagai satu reason yang kuat untuk kita ilhaqkan kepada, gabungkan kepada isu-isu semasa. Tapi dia bersifat umum, menjaga nyawa, menjaga harta, tetapi tak ada nas yang berlawan dengan dia, tidak ada nas yang again. Sama ada disebut sebagai mu'arid, salimun anil mu'arid, terselamat daripada sebarang dalil mu'arid, yu'ariduhu minal Quran was sunnah wal ijma' al mutayaqqin thubutu.
yang wujud daripada Al-Quran, Sunnah dan Ijma' yang wujud secara yakin. Maka ketika itu Al-Imam Qarafi menyatakan bahawa a'immah arba'ah berhujjah dengan al-masalih mursalah, tetapi mutafawitatu, dia berbeza dari sudut isti'mal. Makna dia Syafi'iyah meletakkan syarat daruriyat, barulah kita boleh menggunakan hujjatul istislah. Tetapi Syatibi daripada Maliki meletakkan semua benda boleh kita gunakan apabila tidak ada mu'arid. Makna dia kalau masalah itu bersifat daruriyat, kita on. Masalah itu bersifat hajat pun kita on. Masalah itu bersifat tahsinat pun kita on. Dan ini yang dipegang ramai oleh ahli-ahli fatwa termasuk di Malaysia. Di Malaysia memanglah dia orang tak naskan, tapi berdasarkan kajian saya, kalau kita ikut pendapat Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Mustasfa, memang tak berjalan lah Al-Masalih Mursalah, kerana mereka meletakkan fi rutbati darurah ataupun daruriyat. Makna dia seperti menyelamatkan nyawa. Itu barulah kita boleh berhujjah dengan al-istislah, wa huwa sa'bun, yani satu benda yang sukar untuk dilaksanakan. Ala kulli hal, tidak mengapa kita sebagai Syafi'iyah meminjam mazhab Maliki di dalam pelaksanaan ahkam, pelaksanaan undang-undang, fatwa dan sebagainya, kerana hujjah dia kuat dan dia ma'mul bihi abrul usur, sepanjang zaman. Baik, al-masalih mursalah adalah sifat atau masalah yang menepati tindak tanduk maqasid syariah. Di sini saya ingin cuba membawa tuan-tuan dan puan kepada satu perkara yang penting, iaitu sebagian ulama-ulama kita dan juga al-bahithin menyatakan al-masalih itu adalah maqasid. Dia satu dunia yang berlainan, tapi dia adalah muta'awinun ba'duhu ma'a ba'd. Mereka bekerjasama. Al-maslahah syai'un wa maqasid syai'un. Tetapi al-masalih dia berkaitan dengan tabi'iyah tafkir, untuk mengenal syurur, untuk mengenal khairat, yang mana dia akan serve kepada tahqiq maqasid yang diinginkan oleh syariat. Mana dia macam seperti muqaddimah kepada maqasid syariah. So itu saya tidak bersetuju dengan mereka menyatakan bila Al-Ghazali mendefinisikan al-maslahah dalam kitab Mustasfanya, mereka menyatakan itu definisi maqasid. Tidak, maqasid yang lain, masalah satu benda yang lain yang menepati tindak tanduk dan maqasid syariah, tapi tiada dalil tertentu, dalil muayyan, spesifik dalil tidak wujud untuk menyokong dan menolak. So dia bergantung kepada ijtihad mujtahid. Seperti kita buat sekolah, penjara, sistem demokrasi yang kita ada sekarang ini, benda-benda yang tidak wujud seperti kalau zaman dulu mengumpulkan mushaf. Sebab itu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia sebut apa? Wallahi fi khair. Mengumpul mushaf ini ada khair. Dia kata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata apa? Benda ni khair. Maksud khair ini adalah al-maslahah al-mursalah. Kerana tidak ada dalil yang khusus daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu benda yang kita kena iktisyaf, yang kita kena tahu, iaitu apa peranan al-masalih al-mursalah. Baik. Al-masalih mursalah adalah satu scan, satu alat yang scan benda-benda bau saja. Benda-benda bau yang bukan bersifat agama, tetapi dia bersifat duniawi, yang mana benda itu tidak berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana seperti mikrofon, seperti kereta, seperti sistem, organisasi dan seumpama dengan dia. Benda tu Nabi tak buat, tapi dia bukan berkaitan dengan agama. Agama kalau kita buat benda baru, nama dia bid'ah. Tetapi benda duniawi tak terikat dengan bid'ah, dia terikat dengan halal dan haram. So yang akan scan benda ni, dia akan tengok, dia tapis, benda ni halal ke haram. Memang dia tak ada di zaman Rasulullah, tapi benda ni benda duniawi, dan al-masalih mursalah dia akan scan. Dia ni ada kebaikan, ada keburukan. Kalau ada kebaikan dia halalkan, dan kalau keburukan dia haramkan. So dia scan benda yang tak ada di zaman Nabi. Itu peranan dia. Dan ini juga melaksanakan konsep Al-Quran. Maknanya waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Ini menunjukkan kepada minda creativity. Kalau kita bincang tentang creative imagination, creative thinking, dia wujud kepada konsep adillah masalihil mursalah. So sebab tu Sayyidina Umar bila dia sekian, Nabi tak buat, dia tengok tapi dia kata apa? Wallahi fi khair.
minda Sayyidina Umar. Apabila benda yang tak dibuat oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan wasilah agama, bukan agama, wasilah agama, seperti mikrofon, seperti menangguhkan zakat, ya, dan seumpama dengan dia, itu nama dia penggunaan berhujjah dengan al-masalih al-mursalah. Secara ringkasnya, al-masalih al-mursalah tidak terikat dengan dalil khusus, tetapi tidak terkeluar daripada dalil umum ataupun dalil kulli. Terdapat perbezaan hujjah, namun saya berpendapat ia adalah satu benda yang merupakan hujjah yang sangat diperlukan oleh para mujtahid. Bahagian al-maslahah sebagai introduction, dia ada 3. Al-maslahah al-mu'tabarah yang dinaskan oleh Al-Quran, seperti sembahyang, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, seperti puasa dan seumpama dengan dia, yang dibayankan oleh Al-Quran dan juga sunnah, tapi dia tidak dimasukkan ke dalam masalih, masuk dalam qiyas mu'tabarah, ya, illah mu'tabarah. Yang itu bukan perbincangan kita. Lasna nahnu fi sadadiha. Kita tak bincang pada itu. Kemudian kita ada al-maslah mulghah. Maslahah yang invalid, yang tidak valid. Makna dia dari sudut juz'iyat dia murakabat, makna dia satu benda yang disusun. Sebahagian daripada tarkib itu ada makna maslahah, dan ini disebut oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam Muwafaqat. Makna dia kata ma min maslahatin, yani la yakhlu min mafsadatin. Tak ada benda yang maslahah illa wa huwa fiha mafsadah. Dia ada sedikit mafsadah. Dan tak ada mafsadah melainkan dia ada maslahah. Contoh kita minum arak, dia ada maslahah, dia ekonomi, dia menghilangkan stres, tapi mafsadah dia lebih akthar, lebih banyak lagi. Jadi syariah begitu, dia mempertimbangkan yang mana janib rajah. Idza kana al-fi'lu dzal wajhain fa nadharatu ila jihati rajihah. Tengok kepada jihah rajihah yang lebih kuat. So ini satu benda yang penting apabila kita melihat maslahah, sudah tentu akan orang kemukakan ada kebaikan. So berdasarkan pendataan, maklumat daripada pakar, yang mana janib yang lebih rajah, ada janib jihati maslahah ataupun jihati mafsadah. Macam vaksin sekarang ni, kesan sampingan tu wujud, tapi maslahah dia 95%. Dikatakan 95% kebaikan dia. 4% tu an-nudrah ataupun an-nadir la wujula lahu, maksudnya dimaafkan. Jadi lebih kurang ayat 2 kola, masuk tek cicak, dia menjadi mustahlak, dia hancur, kira selesai. So tetapi kadang-kadang benda ini dia boleh naik turun. Kalau mafsadah dah meningkat, maka kita haramkanlah. Maka di sini kita melihat di sana ada maslahah mulghah, yang mana syariat menganggap maslahah itu tidak memberi impak yang bagus, seperti penzinaan. Dia ada maslahah dia, kita qada haja. Makna orang tu akan hilang stres, dia berjimat dan sebagainya. Namun liability tidak ada, tanggungjawab sebagai suami tidak ada, anak tak dibingkai, macam-macam dia punya mafsadah dia kalau kita senaraikan berbanding maslahah. So hikmah dia adalah untuk kita berfikir. Ya, hikmah kita boleh berfikir, iaitu Allah Ta'ala bagi kita berfikir dalam dunia ni, nak tengok yang mana kita patut buat. Sebab dua-dua ni ada kebaikan dan keburukan, tetapi yang mana lebih rajah. Ya, di sini dah daurul aqli, iaitu peranan akal di dalam mengenal kebaikan dan keburukan, dan sudah pasti kita akan memilih benda yang lebih baik dalam kehidupan kita. Kemudian yang ni perbincangan kita al-maslahah al-mursalah, masalah yang tidak diperakui oleh syariat, yang tidak diperakui oleh syariat melalui mana-mana dalil secara khusus dan tiada dalil yang membatalkannya. So seperti penjara, tak ada dalil yang menyokong, tak ada dalil yang mengharuskan ataupun yang mengharamkan. Banyak dalam dunia ni adalah kalau dalam bidang pentadbiran, pelaksanaan pentadbiran itu di bawah dalil al-masalih al-mursalah. Nak kerja pakai berapa, nak cuti hari apa. Setengah orang dia kata nak buat Islam ni mesti cuti hari Jumaat. Tak ada, itu tidak ada di dalam kamus syariah. Bahkan sabit peniaga-peniaga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, merekanya semuanya berniaga hari Jumaat. Satu hari Sayyidina Osman datang lewat sembahyang Jumaat sebab dia sibuk berniaga di pasar. So nak membuktikan kefahaman kita sebagai anak-anak muda yang tuntut kerajaan buat cuti hari Jumaat itu taklah satu wajah syar'i, tidak melibatkan polisi syariat, ia polisi kerajaan yang berdasarkan maslahah. Sistem
Kadang-kadang perniagaan kita itu perniagaan antarabangsa yang melibatkan penjualan, transaksi hari Jumaat dan seumpama dengan dia. So kita tidak boleh meletakkan standard negara Islam itu pada cuti hari Jumaat, ya, tapi bergantung kepada masalah. Mana kerajaan akan tengok yang mana lebih pertumbuhan ekonomi dia, orang boleh bergerak, dan waktu Jumaat semua kena stop, termasuk kilang-kilang orang bukan Islam di dalam negara Islam. So mereka tak stop, teruskan, cuma orang Islam kena pergi sembahyang Jumaat lah. So ini di antara benda yang penting. Baik, itu dinamakan sebagai al-masalih al-mursalah. Contohnya pakai baju kewajipan, pakai baju rasmi, itu semua dalam kaedah al-masalih mursalah. Kena pakai baju polis sebab nak menjaga kebaikan. Kalau semua orang boleh pakai baju polis, di sana akan berlaku skema lah. Baju doktor saja yang kena pakai. Sedangkan tak ada dalil pun yang doktor suruh pakai pakaian rasmi. Mufti pun saya cadangkan supaya ada pakaian khas yang tak dipakai oleh orang lain. Makna dia, contohnya kopiah merah ni, yang boleh pakai adalah apabila mereka yang layak memberi fatwa dan memiliki ulum syar'iyah. Kerajaan boleh menghalang siapa-siapa memakai serban ni. Serban ni hanya mereka yang ada kelulusan syariah, yang diiktiraf ilmunya dan juga kepakarannya, baru dia layak pakai serban. Boleh. Sebab sekarang ni serban Azhar ini semua orang pakai. Jadi orang tak dapat membezakan Fadilatul Mufti kita, Samahatul Mufti kita dengan orang biasa. So maknanya, contoh Jakim boleh mengeluarkan satu statement, serban ini milik orang tertentu. Sebab ini bukan serban sunnah, ini serban jawatan. Serban sunnah ni kita ada di ekor di belakang. Yang tu semua boleh pakai. Tapi serban ini ada serban yang nak menunjukkan kita ada kemampuan, ability untuk mempercakapkan soal agama dan soal syariah. So ini satu benda yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan, dan itu namanya semua di atas nama al-masalih al-mursalah. Jelas Baik, kemudian al-maslahah mempunyai 3 kategori yang dinaskan oleh Asy-Syatibi dan juga ramai ulama, dimulai oleh Imamul Haramain. Orang yang pertama membicarakan tentang maqasid syariah, kemudian dia Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang pertama nama dia al-maslahah daruriyah. Al-maslahah daruriyah ini berbeza dengan makna ad-darurah tubihul mahdhurat. Okey. Ad-darurah tubihul mahdhurat adalah kaedah fiqhiyah. Ini adalah perbincangan usuliyah. Boleh dapat Mana di sana ada maslahah ad-daruriyat yang berkaitan dengan sistem am yang penting kalau kita tak jaga, kehidupan kita rosak, seperti sembahyang, pensyariatan jihad dan seumpama dengannya. Dan di sana ada kaedah fiqhiyah nama dia ad-daruratu, itu keadaan nak mati. Tubihul mahzurat, dia mengharuskan benda-benda yang diharamkan. Makna ini kita konsep yang mu'alajah qadaya al-hasilah yang berlaku, yang tadi membicarakan tentang prinsip ahkam. Makna bila kita nak bincang prinsip ahkam, kenapa kita sembah? Kita syariatkan sembahyang, syariatkan peperangan, syariatkan satu perkara ini kerana dia bersifat daruriyat, benda necessary oleh masyarakat. Makna semua orang perlu benda ni, walaupun mungkin orang tak perlu benda tu, tak semua pergi perang, tetapi pensyariatannya adalah di bawah kata nama maslahah daruriyat sebagai satu prinsipal yang menjaga agama, akal, harta benda, jiwa dan keturunan. Masa ni saya tidak tambah lagi 2 penambahan yang perlu diambil perhatian oleh kerajaan dan juga para ulama kita, iaitu menjaga keamanan kerajaan supaya tidak ada pemberontakan. Kita awasi. Macam mana pun kita tidak bersetuju mesti ada mantik. Ada pengajian mantik saya wawarkan kawan saya Ustaz Faizul, dia buat mantik Ustaz Isnin ni, boleh daftar RM20 dia, 12 pengajian boleh follow. So kita mesti menjaga keamanan sebuah negara. Nak kritik kerajaan silakan, tak salah kritik kerajaan. Tetapi melakukan pemberontakan itu satu benda yang sangat berisiko tinggi, high risk, yang mana boleh stuckkan pergerakan kerajaan di dalam nak melaksanakan tanggungjawab mereka. Baik, yang kedua ada panggil al-maslahah al-hajiyah, yang mana kalau kita tak buat benda ni, kita berada dalam kemiskinan.
So untuk nak melaksanakan, untuk menghapuskan poverty, kemiskinan, kekurangan ini, perlu kita melaksanakan agenda hajiat yang mana rumah disediakan, kemudian muamalat, kita ada perbankan dan seumpama dengan, walaupun dia boleh naik kepada daruriyat, tapi kita letak dia punya struktur yang tepat dulu, kemudian kita upkan bila ada keperluan. Makna dia, kita ada kapal terbang, kita ada sektor-sektor penghilangan, semua itu adalah untuk memenuhi hajiat manusia. Kalau tidak ada, taklah kita mati, taklah sampai peronda dunia ni, tapi berjalan dalam slow, kita hidup dalam keadaan slow. Dunia begitu cepat, setelah mana berlakunya revolusi industri tahun 1785, kita masih lagi di takok yang tidak aktif. So itu satu benda yang perlu kita lihat, al-maslahah al-hajiyah, yang mana ia merupakan tanggungjawab kerajaan untuk melihat dari sudut makro, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah-masalah kepentingan rakyat, hajiat yang diperlukan oleh sektor perubatan, sektor perbankan. Hatta dalam taklimat kita sekarang ni, pengajian kita, sektor taklimat ataupun pendidikan berada dalam keadaan yang sukar. Pergerakan dia, pengajian online tak dapat diselaraskan dengan tepat. So kita tengok berlaku kepincangan. Sebab di antara hajiat asasiyah dalam sebuah negara moden, dia berada pada dua perkara, iaitu taklimat dan juga satu lagi dipanggil as-sihah. Kementerian Wizarah Sihah, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan. Itu merupakan satu hajiat yang qad takunu fi manzilati daruriyat. Tapi fi dhatiha itu adalah hajiat yang penting untuk kita selaraskan supaya matlamat untuk membentuk masyarakat yang mengeluarkan diri daripada kesusahan kehidupan itu tercapai. Namun bila kita sekarang melihat suasana kelam kabut pada semua sistem, perlu kerajaan berijtihad dalam bentuk tahqiqul manat dengan meminta bantuan pakar-pakar supaya dapat meringankan beban sedikit ibu bapa, ya, di sudut pemeriksaan, di sudut pembelajaran. Ini wajib, wujubul kifayah, menjadi satu kewajipan fardu kifayah kepada mereka untuk berfikir. Sebab itu setiap kejadian ini dia ada hikmah, dia ada babun ila al-hulul, pintu kepada penyelesaian yang baru. Kita nahtaju ila hulul, bukan halun wahid. Kita berhajat kepada hululun muta'addidah, penyelesaian yang begitu banyak diletakkan di dalam kehidupan kita. Itu al-masalih al-hajiyah yang perlu diambil berat. Kerana Syatibi rahimahullah dalam muwafaqat dia meletakkan qawaid. Nanti insya-Allah kalau saya harap ide boleh cetak cepat kot lah. Kalau daripada wakil di sini kita cetak, sebab saya dah syarah dah lebih kurang satu bab, iaitu maqasid syariah. Kita ada pembahagian 4 maqasid dalam muwafaqat. Satu kita dah habis, maqasid ifham tinggal sikit lagi. Jadi disebut apa? At-tahsini khadimun lil haji wal haji khadimun lid daruri. Bila kita jaga maslahah tahsinat, automatik kita menjaga maslahah hajiat. Dan bila kita menjaga maslahah hajiat, kita akan menjaga maslahah daruriyat. Jadi fal mukammil. Okey, itu kaedah dah. Fal mukammilu lil mukammalil mukammil. So pelengkap kepada benda yang dilengkapkan adalah pelengkap. So bila kita menjaga sistem ini, dia akan menjadi satu benda yang akan menstabilkan, dia dapat sustain benda itu lebih jangka masa panjang. Dan itu juga pernah ditanya oleh sebahagian sahabat kita, adakah kita kena fulfill semua masalah ini ataupun maqasid ini? Kita kena fulfill serentak, buat secara serentak. Bila ada kontradik saja, sekarang ni kita kerajaan pening kepala nak buat PKP, tak nak buat, itu berlaku kontradik. Di situlah perlu yang kepada tarjih maqasid. Seperti mana al-adillah wujudnya kontradik, pertembungan, itu juga al-masalih berlakunya pertembungan al-maqasid syariah ataupun al-maqasid asy-syar'iyyah ataupun maqasid syariah. Pelbagai penjenamaan yang kita boleh sebutkan, kita kena timbang yang mana lebih baqa, tulu muddah, yang mana lebih kita katakan aam, yang mana lebih juz'i kita kurangkan, yang mana lebih akhtar. Semua itu perlu dilihat oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah masalih ataupun al-masalih tahsiniyah. Itu kita perlu. Tahsiniyah ni kata Asy-Syatibi rahimahullah min babi hifzil muru'at, kita menjaga image kita, maruah kita. Sebab tu
diletakkan sembahyang sunat, diletakkan adab-adab, kerana image kita makin baik. Misalnya dalam sembahyang, kalau kita sembahyang sunat 2 rakaat, image kita baguslah, orang lebih yakin dengan kita. Makan pun tangan kanan, tetapi dia tidaklah yukhillu bi darariyatil hayah ataupun hajatil hayah. Dia tidak mencacatkan, dia tidak defect apa-apa kehidupan kita, cuma image kita turun sikit. Sebab tu kalau kita belajar tentang perunding image, image kita, personality, tapi personality kita ni influence 65%, 65%. So maknanya kalau kita buat benda sunat, kita jaga benda-benda tahsinat ni, kehidupan kita lebih baik. Misalnya kita pergi pejabat, kita pakaikan plakat pusat ke lutut, okey, tak dosa apa, tapi image tak bagus lah. Ini dipanggil tahsinat. Sembayang baca Fatihah lah, cepat 2 minit selesai, sah, tak ada masalah. Tapi di segi image tak bagus lah. Kamu pakai sorban azan, sembayang baca Fatihah saja, jadi tak berapa nak elok. So kita up sikit kita punya tahsinat dan seumpama dengan dia. Lama-lama dia menjadi satu benda yang baik, image kita pun meningkat, kehidupan kita lebih baik. Begitu dalam kehidupan sektor yang lain, setiap benda ada tahsinat dia yang menjadikan ma la ya'udu bil ibtal, yang tidak membatalkan. Maksudnya kalau kita tak buat benda tu, dia tidak membatalkan hajat dan tidak membatalkan daruriyat. Kalau kita buat, tuhassin, dia mempercantikkan hajat dan mempercantikkan daruriyat. Jadi ini di antara benda yang ada di dalam pemikiran seorang faqih ataupun mufti. Bila dia melihat ahkam ada terikat dengan daruriyat, ada terikat dengan hajat, ada terikat dengan tahsinat. Saya sebut satu contoh yang mudah. Khatan wanita, mengikut mazhab Syafi'i, dia adalah wajib. Tetapi level wajib dia tidak sampai kepada daruriyat ataupun hajat. Level dia wajib hanya tahsinat saja. Sebab itu banyak benda yang kita boleh runding. Makna dia benda ni boleh ditangguh, kalau orang baru masuk Islam boleh kita tangguh, ataupun kita ni tak buat langsung pun tak apa. Tak ada denda. Maksud kita tak ada pertukan undang-undang. Siapa orang perempuan tak buat khatan dia kena denda, tak ada. Kerana dia hanyalah kewajipan yang bersifat tahsinat. Pakai tudung adalah kewajipan yang bersifat tahsinat. Mana dia tidak mencemari akidah Islam dan tidak mencemari kehidupan seorang Muslim. Tetapi image dia sebagai seorang Muslim, walaupun dia wajib secara qat'i, tolak kafir, tetapi kalau dia tak pakai tudung, dia tidak sampai menggugurkan akidah dia. Sebab itu bila saya bagi contoh fiqh yang diberikan oleh fiqh Hanafi, bila seorang perempuan tu tenggelam, dia lemah di laut, dia boleh buka baju dia, boleh buka tudung dia untuk dia berenang. Sebab apa? Kalau dia tak buka, dia lemah. Jadi dia akan mati. Hifdzul mujah muqaddam min hifdzi al-aurah. Menjaga nyawa lebih diutamakan daripada menjaga aurat. Ni bukan nak suruh buka aurat, ni kena faham. Kita nak bincang struktur syariah. Syariah ni dia ada hierarki dia, ada struktur dia ada orang panggil dia haikal dia. So ketika itu wajib dia membuka jubah dia. Kalau dia berenang di laut ada jubah, dia akan lemas. Ketika itu kalau dia pakai baju berenang pun, tinggal bra dengan seluar dalam pun, itu dianggap sebagai dimaafkan, maka dia tidak berdosa. Yang berdosa tu orang ambil gambar duk viral. Okay. So ini dia antara ahkam. Sebab itu kata Asy-Syatibi rahimahullah, al-awamir mutafawitatun. Dia punya standard arahan Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berbeza. Dalam mantik disebut kulliyun musyakkik. Kulliyun musyakkik ni maksud dia adalah jinsun am, yang mereka ni sama tetapi dia min haitsul quwwatu muhtalifatun. Min haitsul quwwatu muhtalifatun. Dari segi kekuatan dia berbeza. Misal dalam syariah kita ada sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah, kita ada sunnah hay'ah, kita ada sunnatul ab'ad. Itu adalah semua sunnah. Semua mutaradifan, sinonim. Cuma dari sudut kekuatan, min haitsu quwwatuha, kata Imam Ramli, min haitsu quwwatuha itu dia musyakkik. Lepas tu kalau ma wadaba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda itu dipanggil sunnah muakkadatun. Kalau benda itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat selalu dan tak pernah tinggal, nama dia sunnah muakkadah. Kalau Nabi buat macam duha, saat Nabi tinggal, itu dia panggil mustahab.
Kalau benda itu baik, kata Al-Imam Abi Syuja', nama dia tatawwu'. Nabi tak buat. Tetapi dari sudut maqasidus syariah, dia benda yang baik. Maka nama dia tatawwu'. So, ini yang dinamakan sebagai maslahah yang baik. Sebab semua pada pensyariatan Allah, fiha maslahatun. Baik. Apabila berlaku pertemuan di antara maslahah daruriyat dengan maslahah hajiyat, para ulama akan memilih dan mentarjih maslahah ad-daruriyat. Sebab tu kalau kita tengok imam kita tak bagus, pemimpin kita ni jahat, tak semayang, tetapi ada dia itu memperkasakan negara, kita pilih dia. Dan itu yang diistimbat oleh Al-Imam Ahmad apabila ditanya tentang ketua tentera. Tengok orang dia masuk terus pada organisasi, dia tak sama ketua tentera. Nak ambil yang qawiyun fajir ataupun salih daif, nak ambil yang baik tapi lemah ke yang jahat kuat? Ambil yang jahat kuat. Tapi itu dalam bidang ketenteraan. Tapi dalam bidang organisasi yang lain, tentu kita ambil yang baik, yang ada ilmu, ada mizan dia. Pada setiap orang ada mizan, pada setiap tempat ada mizan khas. Bendahari masjid tak sama dengan bendahari koperasi. Koperasi kena ambil yang sikit lah. Di setiap benda dia ada mizan berdasarkan kuwah, makna kekuatan itu. So kita kena cek kekuatan barang ataupun organisasi itu macam mana, kita akan mendapat satu keputusan yang baik. Baik. Selesai al-masalih al-mursalah, dan al-masalih al-mursalah ini menghasilkan banyak ahkam mubah. Yang al-mubah kita kena faham kaedahnya, yatajazabuha al-ahkam bawaqi. Al-ahkamul bawaqi itu ibarat Syatibi rahimahullah. Al-mubah ataupun al-ibahah selalu ditarik oleh hukum taklifi yang 4. Mubah boleh berubah menjadi haram, boleh berubah menjadi makruh, boleh berubah menjadi wajib, boleh berubah menjadi sunnah. So mubah fi aslihi, tetapi dia fleksibel, dia anjal, dia boleh dia flow. Dia boleh berubah mengikut pada kadar mafsadah dan kadar maslahah. Baik. Apa yang kita dapat faedah daripada kita mempelajari al-masalih mursalah? Kita ihdath sebut apa dah, kita boleh mencipta al-asya' al-jadidah. Kita boleh menjadi kreatif, kita boleh berijtihad di dalam umur yang tidak berkaitan dengan usul agama, yang tidak berkaitan dengan usul ibadat, diyanat dan seumpama dengan dia. Itu majal yang luas untuk para ulama berijtihad. Dan ini satu benda yang menjadikan syariah ini murunah. Kalau kita bincang tentang keanjalan syariah, terletak kepada al-masalih al-mursalah yang peranannya sangat besar. So kita ada minit lagi Ustaz. Kita berhenti pergi Ustaz. Ustaz, kita berhenti pergi awal. Nak pergi awal. Lagi 12 suku, kita sambung lagi uruf. Orang semua boleh follow lagi semua boleh follow ya. Takut subjek berat. Okey, ada siapa-siapa boleh beri jawapan? Okey tak? Yang dalam grup saya okey tak? Perbincangan kita hari ini. Okey kita sambung kaedah dalil urfi. Dan sangat menarik dalil urf ini, custom ini, kerana dia mempunyai dua watak. Satu watak dimasukkan ke dalam kaedah fiqhiyah, satu watak dimasukkan ke dalam dalil usuli. So makna al-urf ataupun al-adah ini kadang-kadang kita akan bincangkan sebagai kaedah dan kadang-kadang kita bincangkan sebagai dalil. Dan peranannya berbeza dan dia punya aplikasi dia taklah berbeza, hampir sama. Cuma bila dalil dibincangkan dalam aspek usul, dia akan terikat dengan istihsan. Maknanya bila kita bincang tentang al-urfu, kalau dalam Maliki dia akan luaskan sedikit lah. Dia bincang dalam bab mukhassis, dalam mukhassisu al-umum. Maknanya dia ayat-ayat umum boleh ditakhsiskan dengan uruf yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun mustalah usul fiqh yang mudah kita faham dimasukkan ke dalam amalu ahli Madinah. So amal ahli Madinah adalah al-uruf yang mukhassis umum sunnah ataupun ayat yang diambil oleh Imam Malik rahimahullah. Saya bagikan satu kepentingan amal ahli Madinah, walaupun Syafi'i tidak menerima, tapi kita sebagai istiqnas, sebagai sokongan dalil,
kenapa Imam Malik mendahulukan amal ahli Madinah ke atas khabar, bukan ke atas sunnah, ke atas khabar. Sebab khabar ini a'am daripada sunnah-sunnah yang disandarkan kepada Rasulullah. Khabar, orang kata Nabi buat, Nabi tak buat gitu. Kerana thaqafah imtizaj, berlaku mix, percampuran di antara hadis dan amalun. Imtazaja baina amalin wa hadithin. Sara thaqafah. Makna dia kalau bahasa moden kita sekarang ni, amal ahli Madinah ini dia termasuk di dalam kata nama thaqafah, kebudayaan. So apabila datang hadis khabar kepada Imam Malik dan dia bandingkan dengan perbuatan ahli Madinah yang dekat dengan zaman Rasulullah, zaman tabi'in masih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih ada sahabat dan tabi'in yang besar, kibar tabi'in. Kita tahu tabaqat tabi'in ini dia ada 3 atau 4 kibar. Kemudian ada pertengahan, kemudian wusta, kemudian sigar, dia panggil sigar tabi'in. Jadi masa itu masih ada kibar tabi'in, yang mana mereka ini telah mengadunkan sunnah Nabi itu dengan praktis. Kalau bahasa Allah kita kena best practice lah dalam masalah azan, kiraan sok dan sebagainya. Dan khabar yang datang kepada Imam Malik dalam bentuk tak dipraktikan, ditinggalkan, mahjur begitu saja. Maka keputusan Imam Malik menyatakan amal ahli Madinah lebih aqwa dan lebih kuat kerana di situ ada hadis yang diamalkan oleh penduduk ahli Madinah. Walaupun tidak ada nas yang jelas, cuma nas yang tersembunyi. So itu di antara benda yang saya nak terangkan, yang saya ambil ini, maklumat ini daripada Syekhuna rahimahullah Dr. Taha Jabir Al-Awani ketika mana kami mendiskusikan pembelajaran muraja'atut turath. Kita belajar review macam kita nak review turath, satu ilmu yang sangat menarik, cuma saya tak mampulah kita nak muraja'at turath ni, satu benda yang berat, berhajat kepada ulum Isna Ashar. Kalau kita ada 12 bidang ilmu yang lengkap, kita mutamakin min haitsu lughatu wa min haitsu sarfu wa min haitsu balaghatu wa min haitsu haithiyat, cukup banyak. So zaman kita sekarang ni kita kena sedar diri. Makna dia kalau kita nak bandingkan ilmu kita dengan ulama dahulu, syattan, makna dia farqun kabir, sangat jauh perbezaan kita dari segi ilmu lughah saja. Saya apabila kita nak membuat penilaian syariah, ya, penilaian terhadap kemampuan syariah seseorang, first kali kita kena test kemampuan lughah Arabiah dulu. Min haitsu tamakkunuha, maksud dia tamakkun, dia kefaham khitab al-Arabi itu dia faham dengan baik, yang mana mubtada, yang mana khabar, yang mana fa'il, yang mana fi'il, yang mana fadlah, yang mana umdah. Makna dia paling kurang dia boleh faham syarah Ibnu Aqil itu. Sebab kata Asy-Syatibi rahimahullah, mubtadi'un fi lughati, mubtadi'un fi syariah, mutawassitun fi lughah, mutawassitun fi syariah, mujtahidun fi lughah, mujtahidun fi syariah. So kata bin Bayyah pada muqaddimah dia Amali Dilalat, untuk mentajdid syariah itu perlu kepada tajdid tadris lughah Arabiah itu, supaya kita belajar bahasa Arab tu dari sudut alaqatuha bisyariah. Lughah syariah itu yang kalau kita baca kamus Mukhtar Sihah dan sebagainya, kita ada dalam minda kita supaya kita baca hadis, kita baca Quran, dia badara ila adhanina, dia cepat faham, ditangkap oleh apa nama dia, minda kita, atau kita namakan hidatul fahmi, ketajaman faham tu kuat. Jadi di situ permulaan. Kemudian kita akan tengok kepada kemampuan. Saya ni cerita, saya tak ada kemampuan apa. Usul fiqh dia macam mana, fahmun daqiq, makna dia muhit dengan usul fiqh, makna minal bidayah ila an-nihayah. Kalau dia tidak tahu pun, makna jumlah saghirah basitah 10 fi 100, tapi paling kurang dia tahu kitab apa yang melatih dia menjadi mujtahid, seperti Mustasfa, seperti kitab Al-Risalah, seperti kitab Syarah Jamul Jawami', seperti kitab At-Tawdih, Al-Bahrul Muhit, dia faham dengan baik. Itu kitab Umdah, Kashful Asrar.
dan juga kitab takhrij seperti At-Tamhid oleh Isnawi, Tahlil Al-Kawkabud Durri. So makna kita kena test diri kita. Kita dah lalui tak kitab-kitab tersebut. Makna dia kitab tersebut sebab mereka menulis untuk kita menjadi mujtahid. Ataupun kitab moden bagus juga seperti Usul Fiqh Islami oleh Wahbah Zuhaili dan juga Al-Wajiz oleh Abdul Qasim Zaidan, itu Amali Dilalat. Tapi tidak cukup, dia hanya sebagai bidayah. Sebab kita nak kena faham lenggok khitab syar'i itu. Khitabullahil mutlaq. Dia panggil apa? Khitab Allah yang bersifat absolut, yang kita akan tanzilkannya kepada ardul waqi', bumi kita yang kita hidup sekarang ini, yang kita namakan sebagai nawazil. Qadiyatun nawazil yang berhajat kepada jawapan syar'i. So ini satu benda yang berhajat kepada pembelajaran yang berterusan, mustamirlah, julus ma'a masyayikh. Tetapi kalau kita tak dapat semua, kita cari kepakaran lah. Maknanya kita tidak boleh mencapai tahap alim mujtahid, kita main kepada khabir, maknanya kepakaran bidang tertentu yang kita boleh dalam bentuk musyawarah. Sehingga orang dia tolak toih kepakaran, tidak boleh. Kita kena orang panggil faham realiti untuk mencapai tahap yang ulama-ulama yang besar qad takunu makna dia al-halah qad fatat, makna dah selesai, benda tu susah. Jadi kita ambil apa yang kita mampu, dinamakan sebagai naqilul fatwa yang amin, mukharrij, orang yang mampu mentakhrij sebagian ahkam syar'iyyah, ataupun ijtihad juz'i, ataupun fatwa masalah, ijtihad masalah. Mana kita boleh skupkan atas nama takhassus. So takhassus benda yang boleh menyelesaikan sedikit masalah ataupun tak semua. So benda ini perlu kepada kefahaman yang luar biasa. Tapi masih Allah Ta'ala kekalkan ulama-ulama yang mujtahid cuma sedikit, aqallu minal qalil. Rahimahullah. Syekh Taha Jabi Alwani di antara mujtahid yang kabir, yang mencapai tahap ijtihad yang besar. Rahimahullah. Baik, al-urfu bila dibincangkan ke dalam kaedah fiqhiyah, dia sebagai satu penafsiran kepada af'al, kepada kontrak, kepada perlakuan yang tidak mempunyai tafsiran khusus daripada syariah dan lughah Arabiyah. Tetapi kalau benda itu berkaitan dengan budaya bukan Arab, bahasa bukan Arab, dia kembali kepada urf yang masyhur, urf yang ghalib, urf yang berlaku dalam sebuah negara tersebut. Sebab itu kata As-Suyuti dalam Al-Ashbah Nadhair yang kita bincang, ta'arud lughah dengan ta'arud uruf ini, kontradik di antara uruf dan juga lughah ni, kesemuanya dalam bahasa Arab, maksud qadiyah lughawiyah Arabiyah. Tapi bila berpindah kepada ajnabi, makna dia bukan orang Arab, kita tengok kepada uruf dia lah, bahasa yang dipakai oleh budaya mereka. Sebab itu kalau kita melihat kes kahwin, kes talak, kes jual beli, standard uruf itu akan ditentukan oleh praktis satu tempat atau satu kaum tersebut. Uruf segi bahasa adalah perkara yang telah sedia maklum. Mana benda ma'ruf dalam kehidupan kita. Uruf adalah budaya yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita nak buat apa-apa semua tu berdasarkan satu benda yang baik dan diterima pakai oleh satu kaum. Sebab mungkin uruf kita tak diterima oleh uruf yang lain. Sebab dia melibatkan bahasa, dia melibatkan tindakan, yang melibatkan tasarrufat, yang melibatkan keputusan dan seumpama dengan dia. Sementara di sudut istilah, Syekh bin Bayyah, saya ada satu kitab yang kita nak wawarkan kepada sahabat-sahabat, Amali Dilalat, satu kitab usul fiqh yang sangat baik, bahasanya lebih indah daripada usul fiqh Islami oleh Al-Allamah Dr. Wahbah Zuhaili. Tapi di segi kelengkapan ijtimal, di segi mausu'iyah, kitab usul fiqh Islami, itu kita baca dua-dua. Sebab itu kata ulama di Azhar, kalau kita baca kitab satu tajuk, baca buku tu 5-6 tajuk, sebab dia akan yufassiruhu ba'duhu ba'dah. Sebab ada yang kurang di sini, ada lengkap di sini. Jangan kita baca satu kitab saja, kita gabungkan banyak kitab dan kita akan dapat satu natijah yang sangat baik. Dia menyatakan uruf itu adalah budaya bagi mereka yang sedia maklum dan diterima oleh akal dan tabiat, jiwa fitrah kita, serta tidak bercanggah dengan syariat. Di sana ada uruf yang again kepada syariat, yusadimu syari'ata, maka itu uruf yang ditolak. So bila uruf yang ditolak, kita tidak boleh beramal dengan dia. Seperti budaya minum arak, budaya perempuan tak pakai tudung, budaya bebas. Macam saya bagi contoh lah, uruf artis contoh. Dia berkata kadang-kadang cakap belaga pipi apa semua tu biasalah, kami dia biasa. Biasa itu adalah benda yang bercanggah dengan syariah. Ataupun uruf korporat, ataupun
politik. Kalau orang luar mai kena jamu arak, wine dan sebagainya, itu uruf yang rosak. Ini satu benda yang perlu diperbaiki. Uruf qad yakunu muqarraran, boleh diperakui, atau mughayyaran, kena ubah. Itu kita kena faham. Mana seperti yang disebut oleh oleh Ibnu Ashur dalam maqasid dia, maksud dia uruf ini sama ada syariat memperbetulkan dia ataupun syariat mengekalkan dia. Baik. Okey, ada hadis dan Quran. Hadis ini bukan hadis, dia mauquf kepada Ibnu Mas'ud, ma ra'a al-muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Di antara mazhab yang membolehkan uruf adalah mazhab Maliki, seperti wal walidat yurdi'na auladahunna haulan kamilan. Di situ al-ummahat hanya melibatkan wanita-wanita biasa. Adapun wanita-wanita bangsawan, mereka dikecualikan daripada kewajipan menyusu selepas kewajipan memberi susu pada mula-mula beranak tu. So pada mula-mula beranak, dia kena bagilah nak hidup. Tapi lepas tu dia boleh upah orang lain dan sebagainya. Tapi masalah kita sekarang ni, orang salah faham. Dia pergi ambil mazhab Maliki, dia rasa dia anak bangsawan. Jadi orang kata apa, menyebabkan dia tuntut kepada suami nafkah ataupun duit pampasan untuk dia menyusu anak dia, sebab dia rasa anak bangsawan. Anak bangsawan ni anak raja lah sekarang ni kita panggil. Adapun orang biasa macam kita, walaupun dia tu orang korporat ke, dia orang doktor ke, tetap dia bukan bangsawan, dia kena menyusu anak dia. Itu di antara benda yang kita kena faham. Kata Al-Qarafi, uruf ialah perkara yang dikongsi dari kalangan pelbagai mazhab. Ini disebut dalam kitabnya At-Tanqih. At-Tanqih dia ada muqaddimah kepada Al-Zakhirah pun ada disebutkan, kemudian kepada Syarah Mahsul. Sesiapa yang melakukan kajian secara induksi, istiqra', maka dia akan mendapati semua mazhab menyatakan berhujah dengan uruf. Ibnu Qarafi satu ulama Maliki yang belajar dengan gurunya Syafi'i, tetapi dia tetap kekalkan Maliki dia. Itu kehebatan ulama dahulu, dia ada mazhab. Kita sekarang ni dia tak nak ada mazhab. Mazhab ni bukan mengungkung sebenarnya. Mazhab ibarat kepada metodologi. Maksudnya bila kita ada mazhab, automatik kita kata kita ada universiti. Nampak tak? Bila kita ada mazhab, kita ada universiti yang orang kata, oh kamu pernah belajar universiti rupanya. Jadi kalau orang kata, kamu belajar mana ni? Saya belajar sendiri. Orang pun pening kepala dan orang akan ragu. Dan orang tak akan yakin dengan kita. Tetapi bila sebut saya Syafi'i, saya Maliki, saya Hanafi, saya Hambali, maknanya orang tahu dah dia telah melalui satu pengajian yang bersistematik. Itu sahaja masuk mazhab. Tetapi segi pengamalan, tak semestinya kita ikut Syafi'i secara satu patut. Itu satu benda yang haraj. Mengikut satu mazhab ni kaedah. Mengikut semua amalan dalam satu mazhab itu adalah haraj, bebanan. Satu hardship lah. Maksud dia satu bebanan yang mana al-haraju marfu'un. Bebanan ini tertolak dalam syariat. So ta'assub mazhab ataupun kita nak push orang beramal dengan satu mazhab, itu adalah satu benda yang bercanggah dengan syariat. So jadi praktis, sebab itu kita berhajat kepada mufti, sebab mufti ni akan berfatwa dengan mazhab dia dulu. Kalau ada keperluan dia fatwa dengan mazhab yang lain, itu maksud dia. Tetapi yang kita inginkan daripada seorang itu bermazhab adalah dirasah, pengajian yang bersistematik, dia faham cara istinbat, dia faham dia cara berfikir, dia terselamat daripada qaulun syadz. Tapi kalau dia tidak ada mazhab, macam mana dia fikir? Ilmu ni adalah tafkir, al-ilmu tafkirun. So bila kita tidak ada mazhab, kaifa nufakkir? Itu iskaliah. Bila kita mendakwah saya tak ada mazhab, tidak ada mazhab, macam mana kamu berfikir? So ini satu benda yang perlu kita fahami. Apa itu? Kenapa kita bermazhab? Yang pertama, kerana mazhab itu ada manhaj. Yang kedua, mazhab itu dia ada kaedah. Yang ketiga, mazhab itu adalah foundation, dia institution. Yang keempat, mazhab ini dia terbuka, munfatih. Dia bukan dia tertutup. Tapi di Malaysia ni nampak macam tertutup. Saya tu kita tak nak macam tu. Mazhab kita lebih terbuka. Yang kelima, mazhab ini dia adalah dia panggil apa? Marahil. Dia ada step, dia ada sejarah dia, susunan dia. Jadi sebab itulah
kita bermazhab. Ingat, mazhab bukan ideologi. Dia bukan agama. Tapi kita tengok sebagian orang dia menjadikan mazhab tu agama. Keluar daripada mazhab, biar ni dah ada jadi macam-macam aliran. Bukan macam tu. Fahami mazhab. Ifhamil madhab. Ma huwa al-madhab? Mazhab adalah tariqah. Kata Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Barul Muhit, al-madahib kulluha du'atun ila jannah. Semua mazhab Islam yang ada adalah penyeru kepada syurga Allah. So, bila kita faham macam tu, tak salah kita walaupun Syafi'i, kadang-kadang kita ikut Hanafi, kadang-kadang itu Maliki pada ba'dil hajah ataupun tarajjaha indana adillah dan sebagainya. Tetapi bukanlah 100%, mungkin 30%, mungkin 40%, 60% kita kekalkan sebagai mazhab Syafi'i. Itu maksud dia. Tapi apabila kita ada salah faham terhadap mazhab, makna dia mazhab ni telah menjadi agama, mi'yar kepada akidah, satu apa nama dia dipanggil apa? Kefahaman yang salah ya. Baik. Pembagian uruf ada qauli, percakapan kita, segi bahasa yang term-term yang digunakan dalam setiap urusan kita. Uruf fi'li, perbuatan seperti dalam perniagaan, seperti dalam pemberian, dari sudut apa nama dia, kejiranan, semua itu melibatkan uruf. Kalau kita bagi barang kepada jiran, selalunya uruf kita ni bagi terus ke ataupun dia kena pulangkan balik. Jadi itu di antara uruf apa dia panggil qauli. Syarat uruf yang pertama disebutkan oleh Bin Bayyah tidak bercanggah dengan nas. Tidak wujud uruf yang baru. Maksud dia uruf tu sudah lama, dia memang dah lama diamalkan. Jadi kalau baru main hari ni kita nak amalkan sebagai satu budaya, orang tak clear lagi, masih ada misleading, masih ada kekeliruan. So masa tu tidak boleh dijadikan sebagai satu sandaran. Tidak boleh bercanggah dengan ucapan. Katalah uruf kita ni, kalau tuan rumah apa nama dia letak makanan kita boleh makan terus, tiba-tiba tuan rumah kata apa? Kita tunggu kawan kita, dia keluarkan nas. Ketika mana tuan rumah kata jangan makan lagi, terbatal uruf kalau letak makanan kita boleh makan terus. Itu dipanggil tidak bercanggah dengan sirah kontrak ataupun sirah daripada orang yang memiliki kekuasaan. Bersifat umum dan tersusun. Makna dia majoriti masyarakat Malaysia beramal dengan uruf tersebut. Misalnya contohlah, kita bagi contoh yang mudah, masyarakat Malaysia telah menerima baju Melayu itu adalah baju rasmi. So kalau kita pakai lain daripada yang lain, dia akan menyebabkan berlaku di sana kecil hati, pemerintah pun tengok tak apa selesa sebab rakyat tak ikut. So budaya-budaya macam tu kita kena takrirkan. Kita kena akui adalah benda yang perlu juga diikuti. Sebab tu ya, para sahabat bila mereka pergi ke Parsi, mereka tukar pakaian mereka memakai seluar orang Parsi. Dia tak pakai jubah dah, mereka pakai seluar. Macam kita di Malaysia lah, kita tak perlu pakai jubah macam ni, kita pakai pakaian rasmi lah. Tapi dah semua orang pakai, tak ada masalah lah. Tapi janganlah kita pakai pakaian yang bercanggah dengan budaya. Cara makan kita bercanggah dengan budaya dan seumpama dengan dia. Kerana itu juga sebagai i'tibar syar'i. Sebab itu kata Ibnu Abidin, wal 'urfu fi syar'i lahu i'tibaru lihadza qad yudaru al-hukm hukmu 'alayhi. Lihadza qad yudaru al-hukm 'alayhi hukmu yudaru. Kan? Jadi al-'urf dalam syariat jadi i'tibar dia. Al-'urfu fi syar'i lahu i'tibaru. Lihadza 'alayhi al-hukmu qad yudaru. Di situlah hukum berputar-putar. Makna dia kalau kita tengok apa dia kerja di satu tempat itu, dia ada budaya dia, kerja di sini ada budaya dia. Kita cuba memahami budaya. Lepas tu syair Arab dia kata apa? Ilbis bikulli halin libasaha imma bu'saha wa imma na'imuha. Pakailah, setiap tempat ada pakaian dia, sama ada buruk ataupun pakaian yang cantik. So kalau kita pergi Bendang, pakai pakaian Bendang, jangan pakai kot. Kita pakai kampung, kita pakailah pakaian yang sesuai orang kampung. Dia pakai tie, pakaian tu orang kampung tak dapat terima. So tidak ada di sana hubungan yang baik. Jadi kita pakailah pakaian sesuai orang kampung. Kita pergi tempat yang korporat, kita pakai tie, kot. Sebab semua pakai kot tie, ni pakai slipper, orang marah lah. So di sini kita faham tentang budaya yang memberi kesan ke dalam kehidupan kita dan memberi kesan ke dalam keputusan fatwa dan juga sebahagian undang-undang yang diambil daripada best practice. Seperti mana nafkah, seperti mana kadar bayar mut'ah, seperti mana mahar, seperti mana hantaran, kesemuanya mempunyai pertimbangan uruf. Baik. Saya rasa setakat itu dahulu. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan bincangkan tentang syar'u man qablana,
Kemudian kita akan bincang tentang taklid, tentang istishab, ada banyak lagi. Kemudian ra'yu ataupun mimpi. Mimpi adakah sumber rujukan? Tafsir mimpi banyak orang bincang. Adakah tafsir mimpi ini sebagai rujukan? Saya akan uraikan nanti insya-Allah. Kemudian kita ada perbincangan mujtahid, fatwa taklid, kemudian ijtihad yang masih terbuka, ijtihad moden. Kemudian saya ada bab yang saya menarik itu menguasai ilmu usul fiqh. Bagaimana menguasai ilmu usul fiqh. So kita letakkan metodologi bagaimana seorang pelajar itu akan sampai kepada tahap menguasai, bukan pakar lagi, menguasai. So satu benda yang penting di dalam minda kita membentuk kepakaran dalam satu ilmu perlu kepada lama. Seperti Syekh Hasan Dadu dia letakkan 17 tahun kita bergelumbang dalam satu ilmu, 17 tahun. So memerlukan masa yang lama. Itu pun makna kita kena terus belajar dan terus belajar. Wa faqa ilmin faqa kulli ilmin alim. Setiap orang ada orang yang dia tingkatan atas kita, ada orang alim lagi, lebih orang alim lagi. So takkan ada yang kita boleh mendakwa kita lebih alim daripada segalanya melainkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita teruskan pembelajaran sampai sekarang ni kita kena anggap diri kita sebagai student. Saya pun masih student, belajar lagi usul fiqh, mendalami, bahas dan seumpama dengan dia, tetapi paling kurang kita tahu minimum standard untuk kita tahu apa itu usul fiqh. InsyaAllah kita akan terang nanti lagi pada waktu akan datang bagaimana menguasai ilmu usul fiqh, dan saya akan ceritakan falsafah usul fiqh, kitab-kitab yang diperlukan, latihan yang diperlukan, insya-Allah apa yang kita ada sedikit. Saya buka soalan sedikit kalau ada, kalau tak ada kita tutup majlis. Semua saya peringat kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya ada buku Fiqhul Mizan yang saya harap tuan-tuan dan puan-puan cuba dapatkan buku ini, sebab ini dia ada di antara ilmu yang sama taraf dengan usul fiqh, yang hampir samalah. Kalau tak sama pun hampir sama untuk membentuk cara berfikir oleh Syekh Ali Qaradari. Saya terjemahkan, jadi ada kawan-kawan sikit tolong. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan, harga dia RM75, ada diskaun. Ni boleh kontak saya punya pembantu saya di Telaga Biru, ada kat FB saya, nama dia Puan Aisyah. Harga RM75. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni, akan membantu. Sebenarnya usul fiqh saya tak cukup, ilmu Fiqhul Mizan ni akan melengkapkan kefahaman terhadap ilmu usul fiqh, insya-Allah. So tuan-tuan dapatkan di Telaga Biru, sebab buku ni kajian selama 30 tahun. Memang dia rasa berat sikit, tapi tuan-tuan dan puan-puan percayalah, baca betul-betul tuan-tuan akan dapat satu futuhat yang baru. Saya bila belajar ilmu fiqh mizan ini, bertambah keyakinan kita terhadap syariah, bertambah kefahaman kita sedikit demi sedikit, dan kita tahu macam mana kita nak overcome satu kes itu yang lebih baik. Ya, makna kita sentiasa tahsin keadaan kita. Wallahu a'lam. Ada soalan? Nah, buku baru insya-Allah order dekat saya punya pembantu tu. Kalau ada soalan, saya dah baca Fiqh Mizan sampai habis, yang betul terbaik. Alhamdulillah, barakallahu fiqh. Harap sebar-sebarkan, sebar-sebarkan, sebab ilmu ni bukan buku novel lah, ni ilmu realiti yang berdasarkan fakta Al-Quran dan Sunnah dan pengalaman Syekh Ali Al-Qaradari. Ada soalan lagi? Tak ada soalan, tak ada soalan, insya-Allah kita bersambung lagi pada episod akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.